Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ أحمد بن محمد زين بن مصطفى بن محمد الفطاني المكي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan mustahil lawannya lawan ilmu ataupun lawannya lawan pengetahuan. Mana lawannya? Yaitu lawannya lawan ilmu atau lawan pengetahuan tu ialah jahlun, bodoh. Atau kita tambah lagi au fi ma'nal jahli, atau pada makna bodoh indal ilahiyati, di sisi makna ketuhanan. Itu dah. Jadi alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Faridatul Faraidi fi Ilmil Aqaidi karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki. Kita masih lagi dalam perbahasan sifat ma'ani yang ke-9, iaitu ilmun, hingga pada katanya musannif rahimahullahu ta'ala pada malam ninya, dan mustahil. Kehendak dengan mustahil ini dengan makna istihalah. Mustahil dengan makna tentu tidak. Itu dah. Sebab apa kata gitu? Sebab lawannya tu memang mustahil. Lawan pengetahuan
Lawan ni makna benda hak tak boleh beripun sekali. Itu makna lawan sini. Bukan lawan makna bergocoh, bukan. Jadi fok-fok Wahabi luak menganjing. Kata apa mengaji ilmu tauhid lagu tu? Allah wujud, wujud artinya ada siapa ada Allah, lawan ada tiada siapa, tiada pula Allah. Itu ni. Saat ni ada Allah, pas belawai jadi tak ada pula dah Allah. Dia ingat kau belawai tu makna bergocoh. Nah. Tu salah faham tu. Nah. Lawai situ bukan dengan makna bergocoh, bukan makna meninju, bukan makna sparring, bukan. Lawai itu terjemuh daripada Arab wadidduha, dia panggil di. Di ni artinya perkara yang wujudiah kedua-duanya saling menyalahi, tak boleh beripun sekali. Itu dia panggil di. Ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara yang berlawanan ni ia tak boleh beripun sekali. Nah, jadi kalau seorang itu tak ada sifat pendengaran, berarti dia lazimnya pekak. Ya gitu. Kalau ada sifat pendengaran, maka dia tak pekak. Gitu dah. Dia tak boleh beripun kedua-dua tu, tak boleh. Tu sebab tu contoh kita tengok orang tu dia parking kereta tempat OKU. Nah. Bila turun tu kita kata, awak ni orang kurang upaya ke? Nah. Dia kata saya ni tak ada sifat pendengaran. Oh, maknanya awak pekak lah. Tidak. Saya tak pekak. Dah tak ada sifat pendengaran, mana pekak lah. Tak. Saya tak pekak, tapi saya tak ada sifat pendengaran. Loh, tak ada sifat pendengaran tu maknanya pekak. Nah, pekak tu tak ada sifat pendengaran. Kalau ada sifat pendengaran berarti tak pekak. Gitu dia tak boleh beripun dua-dua tu. Ada sifat pendengaran pun ada, pekak pun pekak. Kok mana lagu tu? Nah. Itu lagu tu. Jadi orang panggil dua tu tak boleh beripun sekali. Gitu tu nama-nama did, dia panggil lawan. Tu dah. Kerek. Ambo duk ulang benda perkara hak ni, hak kerek-kerek semua ambo duk ulang ni sebab apa? Supaya kita jaga. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang cuba nak memperhinakan alim ulama, jasa mereka menyusun ilmu untuk kita mengaji. Nah. Tu. Jangan kita menghina. Kerana tersetengah daripada turun bala Allah Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dalam hadis tu idza wala'ana akhiru ummata awwalaha halla bihal bala atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wala'ana akhiru awwalaha. Nah, wala'ana akhir apabila melaknatlah oleh yang akhir daripada umat Nabi ni. Nah, awwalaha akan yang awalnya, yakni di kalangan alim ulama kita dulu, mereka yang awal-awal fikir juhud mereka tu untuk tolong agama ni. Macam kita kata Quran hak duk susun dalam mishah tu, zaman Nabi tu tidak susun gitu. Nah, kalaupun ditulis tu tidak lengkap. Yang ditulis tidak lengkap tu tidak bertitik, tidak berbaris. Nak baca ke mana? Agak-agak boleh tak ada titik, tak ada baris, tak tahu kha mana, ha mana, jim mana, tak tahu. Ba mana, ta di mana, tak tahu. Boleh baca agak-agak. Maka siapa yang bersungguh-sungguh tu nak tolong kita umat ke belakang ni supaya tak jahil baca Quran? Ulama. Yang meletakkan baris pada Al-Quran tu Imam Abu Aswad Ad-Duali. Tak baris. Nak kita baca tu betul. Kalau baca tak betul baris, boleh berubah makna. Nah, boleh berubah makna. Tu. Satu lagi titik, siapa yang letak? Ulama juga, Imam Ahmad Al-Farahidi. Beliau yang meletakkan titik pada huruf-huruf hijaiyah Al-Quranul Karim. Ni jasa-jasa ulama ni jangan kita buat plekeh mai. Yang kita kata tak ada zaman Nabi ni titik baris ni bid'ah ni, dolalah ni. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dalalatin finnar. Siap mu pas nak baca kerana Quran boleh tak ada titik, tak ada baris. Hak ada titik ada baris ni wala bowling apa mana? Alhamdulillah. Nah, kanak budu kat sini.
Ada titik ada baris dah ni pun baca salah kan mana. Tapi samsing hamlah dia nak pelekeh hijau ulama. Maka jangan. Masing-masing ulama tu berjasa besar dalam ilmu ulumuddiniyah kita ni. Ilmu-ilmu agama kita. Ulama fiqh gali Quran hadis keluar jadi ilmu fiqh. Ulama hadis nak susung ilmu jadilah ulumul hadis, mastalah hadis, ilmu rijal, ilmu jarh wa ta'dil, macam-macam ilmu. Ilmu tafsir, ulumut tafsir, ulumul Quran dan sebagainya. Samalah juga akidah. Ada ni ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu ma'rifatu ammah. Ni jasa ulama dulu. Maka jangan kita pelekeh apa mengaji. Tuhan ada, lawan ada, tak ada. Tak ada pula dah Tuhan tadi ada. Pas gocoh-gocoh tak ada pula. Juga menganjing gitu. Tu tak betul tu. Orang kecek gitu tu sama ada dia pura-pura jahil, sengaja nak menghina kau orang panggil cara ulama dulu tu menyusun ilmu, ataupun memang dia jahil betul. Tapi dia nak cakap juga. Itu. Baik. Lawan sini maknanya tak boleh beri pun sekali. Benda hak tak boleh beri pun sekali dengan pengetahuan, dengan ilmu. Itu. Jadi benda hak tak boleh beri pun sekali dengan ilmu tu dia panggil ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu. Sifat yang tak terima pada akal adanya. Mana? Yani sifat tentu tak ada. Sifat tentu tidak lagi tak ada. Kena ke sifat, kena ke benda. Benda tentu tidak lagi tak ada. Apa? Al-jahlu, bodoh. Au fi makna al-jahli, atau pada makna bodoh. Bahan kita hurai. Jadi mustahil sini dengan makna istihalah. Apa istihalah? Adamu qabulis subut. Dia panggil adamu qabulis subutah. Adam tidak, qabul terima, as-subutah sungguh. Tak terima sungguh. Apa makna tak terima sungguh? Artinya tidak. Gitu lah. Jadi dan mustahil dan istihalah lah. Kena ada itu. Dan tentu tidaklah lawannya. Apa lawannya? Melawan tu perkara tentu tidak tadi. Gapo dia perkara tentu tidak? Iaitu lawannya. Hak tak boleh beri pun sekali dengan ilmu. Ilmu dengan makna hak telah kita hurai dah pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Itu dah. Ilmu Allah Ta'ala ni bukan bahasa kasbi, bukan bahasa nazari, bukan bahasa daruri, bukan bahasa badihi, bukan bahasa laduni. Sebab semua ilmu-ilmu yang kita sebut tu fi ma'nal jahli indallah, pada makna bodoh di sisi Allah Ta'ala. Apa? Terdahulu dengan bodoh. Terdahulu dengan tak tahu. Gitu dah. Mana lawannya? Ini perkara tentu tidak tu. Perkara tentu tidak lagi tak ada di zat Allah Ta'ala. Kita nak pegang tentu tidak perkara tersebut, iaitu jahlun. Jahl. Apa jahl? Bodoh tu. Itu ni. Bodoh. Bodoh dengan mana ada mula ilmu, tak ada ilmu lasang. Boleh jadi. Au fi maknal jahli, buhsa lagi. Atau pada makna bodoh. Mana pada makna bodoh? Iaitu ilmu nazar, ilmu kasbi, ilmu hak bahasa usaha. Itu dah. Ilmu hak bahasa usaha. Macam kita memang kita ni bodoh belaka ni asal lahir mula. Tuhan sendiri sebut oleh Quran. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang tolakmu keluar daripada perut ibu-ibu kamu, la ta'lamuna syai'a, hal keadaan kamu tak tahu gapo satu. Syai'a tu nakirah. An-nakiratu idza waqa'a fi siyaqil kalamin nafi tufidul hasra. Isi nakirah ni apabila jatuh di dalam konteks ayat tu nafi, cakapan dia tu halaman cakapan dia tu nafi, konteks cakapan dia tu nafi, maka memberi makna hasar. Tak tahu gapo sekara, begitu. Tak tahu gapo satu. Tak ada siapa lahir tu tidak ngajar. Profesor Maria tu andok hebat-hebat di universiti tu masa beranak mula supaya kita tak tahu gapo sekara juga. Kemudiannya Allah Ta'ala bagikan pada kita tu malakatul iqtidar, kemampuan malakah
Tu yang mampu untuk kita tu idrakus syai', mengerti sesuatu. Maka sebab tu kita pun masuk tadika pasti. Tu mengaji alif bata, ngaji Iqra 1 2 3 4 5, masuk surah Muqaddas, ngaji bersurat besar pula, pandai pula ABC, reti 1 tambah 1 2, ngaji pula. Tu dia panggil apa? Ilmul kasbi, ilmu usaha. Naik jenjang sekolah rendah, belajar banyak sikit bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, sejarah. Nah, kau ngaji dah sejarah tak ngaji lagi deh kalau dah lagi. Pendidikan seni lah, tu ambil mudah dah. Naik bos sekolah menengah tu, kau tambah lagi ilmunya, sejarah, geografi. Nah, tu apa lagi, kemahiran hidup apa semua duk ngaji. Naik pula lepas PMA, dulu ada PMA dulu. Boleh masuk sastra ke, sains tulis ke, dah tu ni. Ngaji fizik, kimia, biologi, ngaji kau tambah. Kalau orang masuk kau mengajar alim pula, kau pondok pula, nahwu, sarah, ma'ni, bayan, badai, istiqaq, wadhu', usul fiqh, qawaid fiqh, ilmu mantiq, adabul bahsi wal munazarah, maqulatul asyar. Banyak ilmu ni. Tu ngaji, tu gak hafal, tu gak ngaji lepas kota kitab, tu banyak tu. Jadi hak tu dia panggil apa? Ilmul kasbi, ilmu bahasa usaha. Bahasa usaha ni berarti sebelum daripada usaha tak ada ilmu. Tak reti, tak tahu gapo sekarang, bodoh. Maka bila dia usaha, gi sekolah, gi universiti, gi kolej, gi ngaji, gi menadah, gi menutup, baru dia tahu. Baru ada pengetahuan, ada ilmunya. Maka tu dia panggil di sisi Allah fi maknal jahli juga tu. Pada makna jahil tu. Jangan kita itlaq pada Allah Ta'ala ilmu dekat mana tu. Padai tu yang alim pun berapa puluh PhD yang ngaji. Sudah. Nah, ada ilmu Allah Ta'ala tidak terdahulu jahil. Jadi ilmu kasbi itu ada padanya ilmu nazari, ilmu passing dia kena nazar, kena perah otak mikir. Itu dia panggil ilmu nazari. Macam ni ilmu nazari ni kena mengenung, kena mikir, kena guna akal, penak sikit lah. Nah, orang panggil ilmu nazari. Ada ilmu daruri, dia panggil ilmu daruri, ilmu yang tak perlu kita guna kepala otak kita perah, nak kau bertahun-tahun baru tahu lada tu pedah. Bodoh benar tu. Gula tu manis, garam tu masing. Tu tak kena mengaji sampai ke Universiti Azhar, lama menutup sampai ke Masjid Azhar, baru tahu dia kata, Masya Allah, gula ni manis. Benar lu satu tu. Orang tak ada mengaji Azhar mana pun duduk belakang rumah beli gula tu kan. Pucat letak, manis weh, banyak sangat. Kalau gitu gula ni manis. Tahu tu. Tu dia panggil apa? Ilmu daruri dia panggil. Ilmu hak bahasa tak kena fikir, tak kena perah otak. Tu dah. Boleh dikesan dengan panca indera yang 5. Tu boleh ihsas bihawasil khams dia panggil. Boleh dikesan dengan panca indera yang 5. Hidu, bau, tahu tahik bau usun. Ada kena mengaji pas ke universiti. Ada. Menutup jauh-jauh. Rupa-rupa tahi usuk. Bodoh benar tu. Budak-budak pun tahu. Atau busuk abah berok dia tahu selalu dah. Budak halus dia tahu. Tu dia panggil ilmu apa? Ilmu daruri dia panggil. Sejuk, panas, lembut, kasar. Tu dia panggil tahu dengan secara daruri. Tu. Itu pun fi maknal jahli indallah. Di sisi Allah pada makna jahil juga. Sebab apa? Sebab kita belum tek suatu benda di lidah. Tahu tak manis, pedas, masing-masing? Tak tahu. Bila tek tu baru, manis, pedas, masing. Tuhan kena tek baru tahu manis, pedas apa. Dah. Dia tahu sebiji itu. Berapa ukuran pedas, berapa ukuran manis tu, sebiji gitu dah. Bukan nanti kena tek lidah dulu barunya tahu apa kita Kita kena tek lidah dulu baru tahu. Kurang manis ni, tambah sikit gula. Nak tek dulu lidah. Jadi ilmu kita tu ilmu
terdahulu jahil dia panggil. Terdahulu bodoh. Maka Allah Ta'ala tak gitu dah. Ilmu dia tidak terdahulu bodoh. Tiap-tiap ilmu yang terdahulu dengan jahil, terdahulu dengan bodoh, fi makna al-jahli indallah, pada makna jahil juga di sisi Allah Ta'ala. Mana? Ilmu kasbi, ilmu nazari, ilmu daruri. Lagi ilmu badihi. Ilmu badihi ni makna ilmu hak mudah didapat. Tapi dia kena mengaji tu. Itu yang badihi. Satu lagi dia panggil ilmu wahbi. Bukan wahabi ni. Wahbiyah. Mana lipoh Tuhan bagi lipoh pak. Tuhan bagi lipoh. Pengetahuan dia tu pun fi makna al-jahli indallah. Atau dipanggil juga ilmu ladunni. Ilmu hak bahasa di sisi Allah Ta'ala lipoh bagi pada hamba. Ilmu tu pun fi makna al-jahli indallah. Itulah ni ramai orang mengaku ilmu ladunni, tak saya mengaji dia. Tak saya menutup. Tahu-tahu boleh kecek agama juga, kau panggil ustaz berkebuk. Ini bahaya tu. Padahal fardu ain pun tak lepas. Semaya pun tak sah. Apa tak sah? Dah tak reti hukum muafiq masbuk. Dia tu nak masbuk, tiba-tiba pergi sudah baca Fatihah. Ada tak tepi ambo pun ada tak dia. Dia sudah baca Fatihah. Tu imam rokok dah. Tu imam rokok. Apabila mu tu bukan muafiq, mu masbuk, maka baca tu sakat-sakat hak sepak lah. Melainkan memulakan baca dengan orang panggil hak baca hak sunat. Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitan. Start dengan a'udzubillah. A'udzubillah tu sunat. Maka bila mu baca Fatihah, tu imam rokok, Fatihah mu tak habis lagi, mu kena baca lagi ayat, sekurang-kurang baca sunat hang baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Contoh kita baru baca maliki yaumiddin. Maka kena tambah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seolah-olahnya sama dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru boleh rokok. Maka sebab tu kalau mu tu masbuk, maknanya baca a'udzubillah, pakai bismillah lalu lah baca Fatihah. Jadi kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tu imam pun Allahu Akbar rokok. Mu rokok selalulah. Bila cepat tumak ninah dengan tu imam, maka cepat rakaat. Ni duk sudah baca Fatihah juga. Lepas tu tu imam tidak mu baru rokok. Lepas tu lagi pergi tambah pula 2 rakaat. Sah dak semaya itu. Tak itu guru ngajar mu tu baik. Tu tak dosa dah pihak AJK masjid ni. Tu ni. Sebab masjid ni rasa bukan calon-calon yang ngajar sini. Seorang-seorang tu guru hamba pun ngajar sini. 2 orang tu guru hamba rasanya. Babo meh baca fiqh sini. Seorang lagi Babo Basri tak silap ngajar kat sini. Ngajar fiqh kat rasanya. 2 kitab fiqh tu tak tahulah tu. Tak reti lagi hukum berat benar tu. Tapi oleh kerana rasa tak perlu ngaji, tak payah ngaji. Kita semaya jak bodoh lagi. Alah. Bimbel-bimbel takutnya akhirat esok masalakakum fi sakor. Wana tu gini aku sakor tu. Ni. AJK masjid lau. Wana tu gini aku sakor tu. Tidak ada majmuah masjid Subah Al-Muhajirin. Masjid Al-Muhajirin Subah. Dia kata, ya dah, kami ni rajin lah mari majmuah saja. Tapi kuliah kami akak Bonggol duk lepak kedai kopi tunggu waktu isyak masuk dulu baru mari pula. Tak ada mengaji. Qalu lam naku minal musalli. Tuhan tak masukkan kami di kalangan orang semaya. Penat saja kita. Hatu kata wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Bila tiba di pada mahsyar akhirat kelak, kami bentang segala amal yang manusia sangka kata dapat pahala banyak dah dengan amal yang mereka kerja. Padahalnya amalan mereka tu jangan kata nak dapat pahala, sah pun dak. Hak sah belum tentu lagi dapat pahala kalau tak ikhlas. Syarat nak dapat pahala tu ikhlas. Ni sah ke tak sah tu pun terak lagi, jauh lagi. Sah pun dak, tak sah. Maka kami jadikan haba'an mansura, debu berterbangan. Habis saja kita. Saja dia tu ni. Kalau gitu malah yang semaya. Kau berat, kau mudah nak masuk neraka. Lepas tu lagu mana ustaz? Ya'ti biha 'alal wajhil ma'muri bih. Kita kena menunaikan perintah Allah Ta'ala di atas wajah kelakuan hak Tuhan suruh. Bagaimana hak Tuhan suruh? Kena tengok ngaji, kena belajar. Kalau semaya tu tiap agama ni, hak kita mengaji ni tanah agama ni.
As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu tiap agama, Nabi kata. Siapa yang mendirikan sembahyang maka dia mendirikan tiap agama. Siapa yang meninggalkan sembahyang maka dia menghancurkan agama dia. Lepas tu, kalau sembahyang itu tiap agama, al-imanu watanuddin. Iman ni ialah tanah agama. Tiap ni kita nak pacak biar tentu tanah kita. Hidup buat banglo mewah 2 tingkat atas tanah kerajaan. Lagu mana agak-agak kalau kerajaan perutuh nak salah ke siapa? Duk cakap buat demonstrasi orang tak heran. Apa ya bodoh sangat mengiduk buat rumah banglo atas tanah kerajaan. Nah, biar tentu tanah kita. Imam tu kena pasok. Lepas imam, tu fiqh pula. Dah mengaji. Kalau kita nak sembahyang Jumaat, kena tahu syarat qudwah imam ada berapa. Masalah hukum muafiq masbuk. Kena tahu belaka hukum. Baru kita sembahyang tu dengan ilmu. Pernah. Itu ni, nak tegur pun lama kan kata. Awak nak tunjuk aling tak sudah. Tapi tegur lah ngajar ni pun tak ada kok. Ya cabut punggung. Cabut punggung kita ubik mana tak tahu insya-Allah ni mari. Penat. Nak kata ke mana? Tak sah tu. Apa? Dah. Tu iman naik tidak kita baru rokok sedangkan kita tu bukan muafiq. Kalau muafiq tak apalah. Tengoklah pula. Di ma'ah ada uzur pada syarak ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang. Tu masalah muafiq. Ni kita masbuk. Tu benar belaka tu dah tu ni. Nak tak nak ilmu al-amalu bila ilmi. Bermula amal tu mesti dengan ilmu, kena mengaji. Jadi pihak masjid buat kuliah ada ustaz mengajar kitab berapa ni bukan saja nak isi antara mengerik insya bukan. Nak pelepah tanggungjawab dah. Nak pelepah tanggungjawab. Fardu ain ni ilmu ni fardu ain ni. Tauhid, fiqh, tasawuf. Fardu ain ni bukan boleh minat tak minat. Semaya 5 waktu ni fardu ain. Boleh minat tak minat? Kau kalau maghrib minat juga. Kalau isyak tu tak apa nak minat mana ustaz? Boleh itu? Mana boleh? Minat ke tak minat ke kena semaya. Gitu tu fardu ain maknanya wajib. Bukan fardu kifayah. Bukan mari dengan motor tengok ada dah ke semaya maghrib. Apa kita beres dah pergi kedai kopi. Mana boleh gitu. Orang hak semaya dia hak lepas neraka. Mu hak tak semaya mu masuk dalam janji seksa api neraka. Lagu tu. Tiap-tiap seorang wajib. Samalah ilmu fardu ain pun. Bukan boleh minat tak minat. Kawan tak berapa minat mana tauhid. Kalau fiqh minat juga tak boleh. Kawan minat tauhid, fiqh tak berapa minat. Tak boleh juga. Tiga-tiga tu wajib seketak. Tu sebab kita nak guna sehari-hari hidup ni. Nak guna sehari-hari hidup. Apa tak lagi lepas mati. Habis situ. Jadi jangan agak ilmu ladun ni mana? Duk kekeng depan Netflix tunggu tu capuk ilmu. Abahmu 10 kali kiamat tak boleh lagi. Sebab ilmu ladun ni apa? Man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia mengaji, tu syarat dia. Warasahullahu ilma ma lam ya'lam, Allah pusakakan ilmu yang dia tak mengaji. Tuhan pusaka. Syarat kena mengaji. Bila dia mengaji, dia beramal dengan ilmu yang dia mengaji, min daqaiqil ulum, Allah capok daripada yang halus-halus, yang seni-seni daripada ilmu, Tuhan ajar. Tuhan capok dalam jiwa dia. Tu dah. Tu baru panggil ilmu laduni. Kalau tak rajin mengaji, duk kekeng depan TV, tengok Hindustan, tengok Netflix, cerita putih hari-hari, lepas tu duk harap Tuhan capok ilmu laduni, jawabnya ilmu dalam guning. Siapa capok? Bukan Tuhan, nata syaitan. Dek tu ni. Syaitan capok dalam perut kita. Ingat baik. Habis itu. Allahu akbar. Ada arah lah. Setuh sikit tu sebabnya berlaku tepi ambuk yang main maghrib tadi. Tak ada arah. Baik. Kalau gitu ilmu Allah bukan bahasa nazari, bukan bahasa kasbi, bukan bahasa usaha kena pergi menuntut ilmu jauh-jauh. Nak dak? Bukan bahasa kena pergi otak mikir. Tidak, nazari bukan bahasa daruri mana. Boleh kesan dengan pacak indera bawati. Tidak. Bukan bahasa lipoh daripada orang wahbiyah, bukan ilmu laduni, bukan. Patut ilmu Allah mutlak tidak terdahulu jahil. Sudah. Adapun kita, ilmu kita fi maknal jahli. Terkadangnya kita tahu benda sesuatu perkara tidak muafakat dengan realiti.
tak muafakat dengan realiti. Hatta dalam bab agama sekalipun kadang-kadang tak muafakat dengan realiti. Pakai duk pening gitu. Nah. Pakai duk pening gitu. Nah, apa? Sebab kita lemah. Kita lemah. Kita ni tidak diberi ilmu mereka sikit. Nah. Tu wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak diberi mereka itu ilmu, kata Allah Taala, kalau aku beri pun melainkan sedikit juga. Sikit. Sebab tu kita tak boleh nak bangga. Likulli fawqa kulli dhi ilmin alimun. Di atas tiap-tiap orang hak Tuhan beri ilmu yang sikit tadi, kena ingat Tuhan kata ada zat yang alimun. Siapa alimun? Allah yang maha amat-amat mengetahui. Tahu sini barulah kita ada ilmu sebatas lidah pun tak sombong. Nah, orang panggil ustaz ke tok guru tidak belagak, tak menyombong. Ndak. Apa? Rasa dahaga nak menutup semua. Bukan rasa memada dengan apa saya tahu, sayalah paling betul sekali. Nah, awak siapa? Awak baru mengaji Azhar. Nah, 2-3 tahun ni baru mengaji Azhar. Saya masa awak sekolah rendah tu saya mengaji Azhar dah ya kira dulu Abu Lahab Abu Jahal mula lebih dulu tua pada awak kalau kira. Ni. Dia bukan kira ilmu lagu tu. Kadang-kadangnya Tuhan beri orang yang kedia tu lebih alim daripada orang dahulu pun ada. Bukan tak ada dah. Kalau tidak Nabi tak pesan pula. Pastilah menyampai sesiapa yang mendengar daripada aku. Kenapa? Karena banyak benarlah orang yang mendengar lebih memahami daripada orang yang menyampai. Sabitlah hadis yang sahih. Liuballiru. Apa tak ingat dah. Lafaz hadis tamu tak ingat. Liuballiru ni mana? Pasti menyampailah orang yang mendengar daripada aku kepada orang lain yang tidak mendengar. Kenapa? Karena Nabi kata banyak benarlah orang yang mendengar itu lebih memahami daripada orang yang menyampai. Nak tahu kan? Nabi sendiri kata. Tu lagu tu dah. Jadi anak murid tu lebih alim pada tok guru tu biasa. Jadi kalau tok guru tu sebenar-benar tok guru, maka dia tak akan sombong, tak akan belagak, tak kata aku lebih alim lagi, aku tua, makan garam, makan timu, makan ciku, makan durian lebih pada mu dulu awal. Sudah duk bagi lagu tu gak jawabnya. Iblis dah lah. Iblis pun aling. Ni Iblis aling. Cuba tengok dalam Quran. Aling tak Iblis? Aling. Bila Tuhan kata aku nak buat pengganti jin mendiami bumi. Nah, siapa hok pergi ajar malaikat pergi besok jawab dengan Tuhan? Iblis. Malaikat tak reti. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna. Kalau ikut perangai tabi'iyah malaikat, aslul khilqah malaikat tak reti payasnya. Kalau rokok, sujud, iktidah. Tawah, zikir, tak reti nak rehat. Ya, asal orang panggil jibiliyah para malaikat tu memang dijadikan oleh Allah tak reti deraka, tak reti nak nak bangkang, nak kritik, tak reti. Lepas tu siapa? Hak gi ajar ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Siapa hak ajar jawab ni? Iblis. Sebab khitab Tuhan tu kepada malaikat hak turun mari perang dengan jin. Dia baca tafsir tengok. Nah, jadi Iblis hajar malaikat gi persoal jawab gapo hak Tuhan nak buat ni salah ke betul hakikatnya? Betul. Ataja'alu fiha, adakah Tuhan mu nak menjadikan pada bumi ni man yufsidu fiha, mereka yang menumpah darah pada bumi? Tengok siapa hak menumpah darah? Ada ni. Orang duk perang sana perang sini ni. Man yufsidu fiha, yang merosakkan akan dunia ni, akan bumi ni, wa yasfikud dima, dan menumpah darah. Siapa? Yang merosak bumi. Orang. Yang menumpah darah. Orang. Betul sungguh. Bermakna apa hak Iblis royak kepada malaikat suruh jawab ke Tuhan, suruh kritik Tuhan tu betul pada hakikat. Ya sungguh. Iblis tahu di mana? Moga dia tu aling. Dia orang aling. Jadi kalau setakat aling tapi rasa memada dengan ilmu, tak senah, tak emuh, tak se dah, tak anak dah menimba ilmu, maka ketika tu dia dengan Iblis mau serupa lah. Serupa. Kita kena menimba. Mungkin kita dulu salah faham. Salah faham, ikutlah salah faham macam mana. Salah faham tentang negara ke, bagaimana pandangan Nabi SAW terhadap kenegaraan, fiqh muwatanah dia panggil. Kita kena mengaji kalau kita kurang. Kerana Islam tu tak mungkin orang panggil
jadi satu halangan untuk dilaksanakan di mana-mana zaman. Nah, cuba tengok. Sekarang ni ada lagi tak perhambaan? Ada tak? Sistem hamba ada tak? Kita mengaji kitab fiqh bab hamba, ngaji. Tapi kita boleh laksana tak sistem hamba? Tak boleh. Sebab apa? Tak ada sistem. Bahkan sebenar-benar Islam memang nak cabut orang panggil sistem perhambaan tu. Tu tengok. Walaupun yang mengklaim ataupun yang mendeklarasi hapus sistem hamba tu bukan daripada orang Islam. Tak kira lah daripada Abraham Lincoln ke gapo menatang apa nama orang kafir pun, tapi secocok tak dengan kemahuan Islam? Secocok, maka Islam setuju. Tengok hebat tak hebat. Walaupun kita mengaji fiqh bab hamba, tapi tak boleh laksana dah. Bibi ada rumah kita tu bukan hamba tu, orang merdeka tu. Nabi tu memang setuju perhambaan tu dihapuskan, tapi tak boleh buat sebab sampai tu sampai yang kuat, sistem tu kuat. Bahkan diberi fadilat memerdekakan hamba ni lebihnya begini. Apa? Disayugiakan, dianjurkan, disyurkan dalam Islam ni untuk dimerdekakan hamba. Walaupun sistem perhambaan tersebut tu tetap ada di dalam Islam, kerana Nabi mari tu masih ada dah sistem tersebut. Dan Islam ada pengajiannya dalam bab hukum ahkamu fiqhiyah tentang masalah hamba. Aurat dia bagaimana hamba separuh, hamba sempurna, macam-macam. Tapi bila akhir ni Nabi tak ada dah. Nabi intiqal wafat dah. Mari satu orang bukan Islam isytihar, kita hapus sistem perhambaan. Maka boleh tak kita kata, mana boleh? Ada lah kitab fiqh. Kita kena ada juga sistem perhambaan ni. Boleh. Apa? Kita tu tak faham apa yang dikehendak oleh Nabi sebenar-benarnya dalam konteks kenegaraan. Sebenarnya Nabi nak hapus. Maka tak ada. Alhamdulillah. Walaupun orang panggil benda tu narik daripada orang kafir sekalipun, setuju angin Nabi, setuju dengan syariat ni pun. Tu gitu dah. Banyak lagi lah masalah kafir zimmi, kafir harbi. Kalau tidak jadi pening kita. Itu kafir harbi patutlah ni. Sudah saing pula dengan kita, sudahlah. Dok jadi kafir harbi. Sebenar-benarnya lagu mana ustaz? Kena mengaji ilmu fiqh muwatanah, fiqh kenegaraan. Bagaimana sebenar sudut pandang yang betul, yang lebih tepat dalam wakil realiti sekarang. Kalau tidak duk balas semua. Duk balas, duk berkelahi semua. Habis situ. Biasa dah tu. Berbalah, bermunaqasyah, bermujadalah. Sebab apa? Sebab kita ni jahil. Sebab kita nak cari kebenaran. Maka kebenaran mutlak hanya di sisi Allah Ta'ala. Kita hamba manusia ni sebatas usaha nak cari kebenaran. Mana? Dengan mengaji, dengan bermuzakarah, dengan bermujadalah, dengan bermunaqasyah, berbahas, sehingga dapat satu natijah. Semua kena akur. Natijah tu bahas waktu bik dalil-dalil, ini dalil, faham bagaimana, mana hujahnya. Tu macam-macam. Itu sebab apa? Sebab kita jahil, ilmu kita tu terbatas. Tu habis situ. Adapun Allah Ta'ala tak gitu, tidak perlu bahas-bahas apa. Bahkan ilmu Allah Ta'ala tanjiz qadim, sedia kala pengetahuan Allah sedia kala ada di zat Allah, mengetahui pun sedia kala, tak ada berlambatan di antara adanya sifat di zat Allah dengan nyata segala sesuatu, segala perkara pada ilmu Allah Ta'ala tu nyata pun tak ada berlambatan. Tanjiz qadim, luluh sedia kala. Tahu tu pula terperinci, detail. Siapa yang kata Tuhan tahu dengan secara umum gitu je, kafir lalu dah. Sebab tu antara yang dihukum kufur oleh ulama kita, satu Qadariyatul Ula ni sebelum lahirnya Imam Syafi'i pupuh dah mazhab dia. Qadariyah yang pertama. Apa i'tikad dia? I'tikad mereka Allah tidak mengetahui sesuatu perkara itu sehinggalah perkara itu benar-benar terjadi, baru Tuhan tahu. Macam kita juga tak tahu nak accident kau berapa dah tu ni. Tu macam tadi ada accident depan mata hamba. Orang tepuh mutu orang, dia nak litas jalan pun dia tepuh. Kita tahu tak? Tak tahu dia nak tepuh mutu orang atas mutu tu pun tak tahu dia akan dilanggar. Dan orang bawa kereta tu pun tak tahu dia akan langgar orang tu. Betul tak?
Bila tahu, pak, bila berlaku, tawakkuk benda tu pak berlaku. Oh, accident weh, baru tahu. Kata puak Qadariyatul Ula, Tuhan lagu tu, baru tahu tika tu juga. Mana belum tu Tuhan tak tahu. Tuhan tak tahu. Kafir mereka. Jangan main-main. Kafir. Sebab apa? Mengisbatkan ilmu Allah dengan bodoh, dengan jahil. Sama juga satu lagi kelompok dipanggil palasipah. Puak falsafah dia kata Tuhan ni tahu dengan secara umum. Macam kita tahu tak pitu? Tahu. Kita tahu tak pitu ni? Tahu. Berapa ukuran, berapa orang panggil apa? Juzuk-juzuk yang tersusun pada satu pitu. Kita tahu tak? Tak tahu. Kau tahu juga kita? Kita tahu. Katanya puak falsafah, ilmu Tuhan lagu tu. Tuhan tahu tak rambut? Tahu. Berapa helaikah rambut yang ada di atas kepala kita? Oh, banyak sangat. Tuhan pun tak tahu juga. Pening duk bilah tu. Sudah. Tuhan tahu tak pasir di pantai? Tahu. Macam kita ke? Tahu tak pasir di pantai? Tahu. Tapi berapa butir pasir? Kata falsafah, Allah tak tahu. Sebab ilat dia banyak sangat. Nak bilah ni. Bilah tu gila ya tak? Tumung hak gila bukan Tuhan dah. Tuhan tak perlu bilah dulu. Sedia kala Tuhan tahu berapa butir pasir. Salih tak tumpah gitu dah. Sebanyak tu. Sebanyak mana ustaz? Saya tak tahu. Allah yang Maha mengetahui. Tu sebab tu kata Allah tu alim. Bukan alimun saja, alimun, sirah mubalaghah, yang Maha amat mengetahui. Gitu. Itu lagu tu dah. Kita boleh jadi alim tu ada ilmu lah, manittasafa bil ilmi. Bahkan kita alim pun tak sebenarnya, tak sebetulnya jahil. Apa? Manittasafa bil jahli. Mereka bersifat dengan kebodohan. Itu kita. Dah. Allahu Rabbi. Habis itulah. Sebab tu kata ulamanya bisalasatin kafaral falasifatul aida idza ankaruha wahyal musbattah ilmun bijuz'iyyin wa hudusu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. 3 perkara ulama ahli sunnah mengkafirkan puak falsafah. Ulama sifat 20 ni mengkafirkan puak falsafah sebab 3 perkara. Ini pelik kalau kata mengaji sifat 20 mengaji falsafah. Ulama sifat 20 kafir falsafah, tiba-tiba mengaji sifat 20 mengaji falsafah. Ulama sifat 20 kafir diri sendiri kalau ke mana? Nyaduk bohong kan, orang bohong orang kampung hak bodoh tu boleh ya. Ulama sifat 20 mengkafirkan falsafah. Apa? 3 perkara sebabnya. 1, ilmun bijuz'iyyin, ilmu Allah dengan secara detail, juz'i. Kata falsafah tidak. Ilmu Allah hanya kulli, umum dia panggil. Kulli tu kan umum. Tuhan tahu rambut, tahu. Tuhan tahu bulu, tahu. Tuhan tahu pasir, tahu. Berapa helai rambut, bulu yang ada tubuh kita, di tubuh kambing, beri ke berapa lembu. Tuhan tak tahu banyak sangat tu. Kafir dia. Kita dah. Tuhan tahu rambut, bulu, tahu. Berapa helaikah rambut dan bulu yang ada pada tubuh kita pun Tuhan tahu. Saling tak tumpah. Tu begitu dah hak Tuhan tahu. Hak luruh berapa, hak baru nak tumbuh balik berapa, hak ada lah dia pun tahu berapa. Bila Tuhan tahu? Sedia kala belum kita Tuhan buat lagi. Sebiji gitu dah. Ni ilmu Allah Taala. Sebiji gitu dah. Hidung kita kepek gini dah Tuhan tahu. Sebiji gini dah. Gapo hak ada atas hidung kita dengan minyaknya, dengan jerawat ke, dengan gapo, gini dah Tuhan tahu. Sebiji gini. Bukan nanti buat dulu baru kepek lagu ni tu dia. Aku ingat kau kepek lagu lain ni. Ada tak? Kalau lagu tu jahil Allah Taala. Itu habis. Habis lah. Mana habis? Wajib kita tahu wujubul wajib dan wajib kita i'tiqad istihalatul mustahil. Mana? Wajib kita i'tiqad wujubul wajib, mesti Allah Taala ada di zatnya sifat pengetahuan. Wajib kita i'tiqad istihalatul mustahil, mesti kita i'tiqad dalam hati kita tentu tidak Allah Taala bersifat dengan bodoh atau ilmu yang pada makna bodoh di sisi Allah Taala. Habis. Kemudian mu'taqadat kita tadi tu mesti nasyiatun anid dalili, mesti hasil daripada dalil, supaya kita ni tidak termasuk di dalam ikhtilaf ulama apakah sah ataupun tidak sah iman kita.
Kata muallif rahimahullah, dan bermula dalil ilmu Allah Ta'ala itu. Kecik rekah. Kita nak takdir baru kita nak faham. Inilah masalah kita ni. Laulal hazf wa takdiru la fahimal himaru. Kalau tak ada hazah, tak ada takdir, maka lembu hima, kuda pun boleh mengajar kita. Susah kita ni sebab apa? Sebab kena takdir. Kalau tidak tak faham. Mana takdir ni? Dan bermula dalil yang dibangsakan pada akal, dia panggil dalilun aqliyun, dalil yang dibangsa pada fikir akal, yang menunjuklah ia dalil di atas mesti ilmu pada zat Allah Ta'ala, mesti ada sifat pengetahuan pada Allah, dan tentu tidak jahl, bodoh, au fi maknal jahli, atau pada makna bodoh, ilmu pada makna bodoh, tentu tidak di zat Allah Ta'ala, tentu tidak lagi, tak ada di zat Allah Ta'ala. Gitu. Satu dalil, dua madlul dia panggil. Khabarnya ialah bahawasanya tak ada rojak mana-mana, tatmimul kalam, halawasya'an dia panggil. Bahawasanya jika ada ia Allah jahil maknanya manit tasafa bil jahli au ma fi maknal jahli. Gitu dah. Jahilun, seorang yang bersifat dengan bodoh. Jahil makna seorang yang bodoh, maknanya orang yang bersifat dengan kebodohan dan ilmu yang pada makna kebodohan. Itu makna gitu. Ni sebenarnya dia hazah dah mukadimah yang pertama ni. Sepatutnya kata gini, bahawasanya jikalau tidak bersifat ia Allah Ta'ala dengan ilmu. Mari jika hak mukadimah surah yang pertama, sepatutnya kata gitu. Kalau Tuhan tidak bersifat dengan ilmu, kalau Tuhan tak ada sifat pengetahuan, yang mana pengetahuan tu dengan makna mengetahui tanjizi qadim serta detail, muafakat dengan realiti. Itu gitu dah. Kalau Tuhan tak bersifat dengan ilmu, dengan pengetahuan, tentu dia bersifat dengan lawannya. Hang nak gitu dulu. Apa lawan bagi pengetahuan? Kebodohan, jahil. Tu lagu tu. Tu dah. Ya, dalam Arab ni dia ada orang panggil i'tibar beza-beza. Kalau i'tibar khabar dengan realiti muafakat, maka dipanggil ilmu. Kalau i'tibar khabar dengan realiti tidak muafakat, dia panggil jahil. Tapi kalau i'tibar realiti dengan khabar, itu dipanggil al-haq wal batil. Beza tu. Kalau i'tibar realiti, ambil realiti pelaga dengan khabar, muafakat, dia panggil kebenaran, al-haq, kebenaran. Kalau ambil realiti mana hak berlaku ni, pelaga dengan khabar, tak muafakat, tidak berbetulan, tidak muafakat, maka dipanggil batil. Batil dipanggil. Tu. Kalau ambil khabar pelaga dengan realiti, tu dia, kalau muafakat dia panggil ilmu. Kalau ambil khabar tak pelaga dengan realiti, dia panggil jahil. Itu iktibar lain-lain. Kalau ambil hak ni pelaga hak ni, nama lain. Kalau ambil hak ni pelaga dengan hak ni, namanya lain. Kita ada kebenaran benar hak tu lagu tu. Baik. Ya, dalam Arab itu beza. As-sidqu wal kadzib lawan dia. Al-ilmu lawannya jahl. Al-haq lawannya batil. As-shawab lawannya khata'. Makna dia tu beza-beza tu. Iktibar dia lain-lain. Tu kena mengaji semula lah tu. Panggil. Kita Melayu ni pakai bedah begitu je lah. Kalau Tuhan tak bersifat dengan pengetahuan, tentu dia bersifat dengan lawannya. Apa lawan bagi pengetahuan? Maknanya tak boleh beripu sekali dengan pengetahuan, kebodohan. Tu. Baru masuk ni. Maka jika ada ia Allah Ta'ala tu jahil, mana? Seorang yang bersifat dengan kebodohan atau ilmu yang pada makna bodoh. Jahil manit tasafa bil jahli au fi maknal jahli. Gitu. Jawab bagi jika je, nescaya tiada ada ia Allah menghendaki, tentu dia tak boleh nak menentu. Dah tak tahu dia nak tentukan. Kita sendiri makhluk ni, kita nak memilih, kita kena tahu. Itu ke? Baru je api RU itu kita memilih.
Nama pilihan raya. Nah, kita nak milih, kita nak tahu. Tahu gapo? Oh, tahulah. Hak jadi calon tu tahu gapo. Nah, anak kau tak tahu gapo, pakai gigi celuk jari saja peluk-peluk lepas tu. Tak tahu nanti apa, pakai tubik ngango-ngango gitu. Gila apa? Tak ada orang buat kerja gitu. Dia nak milih tu dia tahu kawan nak pilih hak ni sebab apa? Sebab dia janji dah kalau dia menang, dia nak buat masjid besar lagi Kapu Ambo. Kapu Ambo ni surah kecil ya. Nah, kita pun pilih dia sebab dia janji. Harus tak? Harus. Tak ada apa Saya nak pilih hak ni sebab apa? Sebab dia janji nak buat hospital. Payuh klinik kecil, klinik desa ni beratur panjang raya ramai mana dah nak tepuk aksiden. Dia janji lagu tu, kita pilih. Tak ada apa. Hak harai lagu mana? Hak harainya saya pilih dia sebab apa? Sebab dia janji dah kalau dia menang, dia jadi YB, kilat arak tepi rumah saya pergi beli diskaun pula 50%. Nah. Atau tiket nombor mereka judi ke apa kedai tu depan rumah hamba yang akan buka. Tu hamba pula counting dah. Tiap-tiap kali tiket tu mesti kena. Tu haram dia kata. Masuk dalam janji seksa. Apa ada orang milih sebab kita? Cuba tanya. Ada orang Islam milih sebab tu? Kalau ada, berdosa sungguh. Apa awak pilih dia? Sebab tu. Sebab apa? Sebab dia janji dah kalau dia menang, memang disko tepi rumah saya 2 tikar disko. Bawah tempat JRO, bawah tempat atas tempat JRO, bawah tempat cocok bitai. Nah, memang dia janji. Saya pakoh dia sebab tu. Haram. Ada orang pakoh sebab tu? Cuba tanya, ada? Ada tak? Tak ada. Ada. Bila tak ada, jangan kita buat ilzam atas orang, jangan. Buat ilzam atas orang mana? Kalau mu pakok ni akan buat gini, ni lesen arak, lesen judi, gini. Jangan buat ilzam gitu. Ni hari haram, lepas tu haram masuk neraka. Jadi awak undian ni masuk neraka. Jangan. Laju sangat tu, tasarruk tu dia panggil. Bergopoh-gapoh tu, nak humbai hamba tu heran neraka. Jangan. Tak ada orang Islam milih sebab tu. Jaga-jaga. Tu jaga-jaga. Tu sebab wakil realiti negara kita ni memang susah. Kalau tempat-tempat hak orang panggil Melayu ramai, boleh tak? Boleh. Dah. Tapi kalau tempat hak capur macam tempat bandar kita duduk dengan orang Bukit Islam ni standing. Bilangan tu standing. Tiga tu payah. Kek lagi kalau mengatah pun mana tempat-tempat negeri boleh buat apa dalam negara? Ya gini, ada dalil lain pula. Tiga tu penat kita nak jawab. Jangan kita guna lagu tu. Nah, habis itu. Kalau tak ada pengetahuan nak milih mana? Kita milih. Tuhan bukan pilih, tentu. Menghendaki tu makna menentu. Jadi kalau Tuhan tu bodoh atau ilmu dia tu pada makna bodoh, bagaimana dia nak menentu? Nescaya tiada ada ia menghendaki. Mana? Nescaya Tuhan tak boleh nak menentu. Nak buat go ni tak boleh nak tentu Tuhan. Bumi ni bulat kau sengit kau guano nabi hak terakhir ni siapa? Mamak kau Doloh kau Zaid kau Bakar kau tak tahu lagi Tuhan siapa lah. Nabi akhir sekali. Berat lagu tu. Bodoh lah Tuhannya. Nak tentu lagu mana? Ni. Tu. Kalau gitu dan iaitu tiada ia Allah menentu atau menghendaki itu mustahilun. Perkara tentu tidak. Kerana apa? Ilak pada kata mustahil. Kerana sabit sungguh menghendakinya, yakni menentunya Allah Ta'ala. Tu Tuhan buat gapo dengan tentu. Bukan dengan tergagah, bukan dengan nyanyuk, dengan ikrah, dipaksa, bukan. Tuhan buat dengan tentu. Makna Tuhan nak gitu. Dia nak sya'alan ni banjir tak lepas. Dia nak, bukan ada siapa-siapa rasuah ke Tuhan ke, uguk Tuhan ke. Tuhan bawa banjir di Pantai Timur, alah ke sya'alan pula. Luak juga sekali lagi, siaplah Tuhan. Ada gitu? Tak ada. Tak ada siapa dia boleh huguk Tuhan, boleh paksa Tuhan, ada Tuhan sendiri kau nyanyuk. Tak. Fa'alul lima yuri. Dia buat gapo hak dia nak, hak dia tentu. Dan dia nak lagu tu tak ada siapa dia boleh nak halal. Aku nak buat banjir, insya-Allah. Ikut. Jadi sungguh.
Tu mu setuju ko, mu tak setuju ko, mu nak sabar ko, mu tak si sabar ko, mu nak marah ke aku, kau tak si marah ko, kuk mu tu. Dah aku Tuhan, aku nak buat gapo hak aku nak. Nak kata apa? Tu Tuhan je panggil. Bukan duk tanya dulu penduduk Shah Alam ni, lagu mana penduduk Shah Alam? Ambo ni sebagai Tuhan ni, ni. Nak buat banjir ni. Jangan Tuhan pakai demonstrasi, kami tak semaya dah pani kalau buat gini. Tuhan pun lembek, letih. Tak boleh lah ni. Tak boleh. Kami Tuhan pun tak jadi nak buat Tuhan. Sebab apa? Sebab ramai protes gitu ke? Tu ahli politik dia panggil dia ni. Tuhan bukan lagu tu. Tuhan ni kalau dia nak buat, dia buat. Ahli politik boleh jadi. Ahli politik ni tiap-tiap gerak dia tu darul mafasid, jalbul masalih. Apa? Ada maslahat, tolak kerosakan. Ada maslahat, ketolak. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Gitu kan? Khijai pemimpin di atas ayat tu ada kemaslahatan. Sebab tu sebelum PRU tengok jalan-jalan hok blue bear tu. Si tiba-tiba tali cing. Ada dia. Nak masuk 9:30 tu gitu. Nah, penyanyi lagu rap dah. Nah, tiba-tiba nak dekat PRU. Culaca. Guano ni. Tak. Apa-apa nak pelihara raya dah. Ya tak tu ada maslahat tu. Dia tu ni. Ada sebab dia tu bukan saya saja. Untuk maslahat rakyat, kebaikan rakyat. Apa? Hak belakang lagi. Undilah saya. Dia ni. Tu je sebenarnya. Tu khijai ahli politik. Tuhan bukan ahli politik dah. Nah. Dia nak buat gapo dia buat. Sebab dia Tuhan. Dia nak. Kalau dia tak ada pengetahuan, dia nak lagu mana? Nah. Tu lagu tu. Dengan dalil lagu mana? Sabit sungguh tadi tu takluk pada kata sabit. Sabit dengan dalil yang telah lalu, yakni dengan dalil sifat iradat, sifat penentu yang telah lalu, yakni telah lalu pada huraiannya, begitu. Maka bila Tuhan ni ada sifat penentu, gapo hak dia tentu, dia tahu sedia kala. Dia nak muka orang ni bulat, muka orang ni bujur, muka orang ni petok, orang ni gemuk, orang ni kurus, orang ni mukmin, orang ni kafir. Apa dia tak tahu ke orang tu mukmin, orang tu kafir? Sedia kala dia tahu. Dia tahu Firaun tu kafir, mati kafir. Dia tahu sedia kala. Bukan nanti Firaun mati di tenggelam laut baru Tuhan baru tahu. Oh, Firaun kafir lah. Tak ada arah lah, kita usaha tu ni. Tu bukan Tuhan kalau lagu tu. Hak kecek lagu tu makhluk macam kita. Sebab kita usaha. Tuhan memang Tuhan nak dia kafir. Dan Tuhan tahu Firaun ni mati kafir. Tuhan tahu. Tapi Tuhan suruh tak Firaun kafir? Tidak. Lain tu dah. Suruh dengan nak, dengan tahu beza. Tu lagu tu. Habis itu. Dan apabila sabik baginya, bagi Allah Ta'ala tu ilmu, sifat pengetahuan yang qadim, dan mengetahui Allah pun tanjizi qadim, mustahil, tentu tidak. Mustahil dengan makna istihalah. Tentu tidaklah atasnya, atas Allah Ta'ala, jahlun bodoh, au fi maknal jahli, atau ilmu pada mana bodoh tadi. Mana? Ilmu nazari, ilmu kasbi, ilmu badihi, ilmu daruri, ilmu wahbi, ilmu laduni. Semua tu mustahil atas Allah Ta'ala. Nah, habis itu. Kemudian kita sambung semula pula. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, ke-10 daripada 20 sifat yang wajib atas tiap-tiap mukallaf ma'rifat secara fardu ainin dan tafsilinya, hayatun wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani, wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.